Azlin Al-Sambas Novel Review. Assalamualaikum kepada anda semua. Dan bersama dengan saya Azlin Al-Sambas dan saya merupakan salah seorang pencinta novel-novel Melayu dan juga e-books tanah air. Pada kali ini, saya nak mengulas sebuah karya daripada salah seorang penulis yang sangat dekat di hati saya dan pastinya dekat juga di hati para peminatnya. Beliau telah banyak menghasilkan karya versi cetak dan e-books dan salah satu karya beliau yang terpilih pada kali ini bertajuk Terlalu Memuja Dia daripada novelis Farah Farisha. Sekarang kita menuju ke segmen Sinopsis. Kerana terlalu memuja buatkan Tia Imelda langsung tak boleh bezakan yang mana sepatut dimiliki ataupun bukan miliknya. Pertemuan pertama dengan Rain Azraf buat Tia jatuh cinta pandang pertama. Tapi sayangnya si jejaka lebih terpikat dengan kawan baiknya Dina Sofia. Perhubungan yang terjalin membawa pada ikatan pertunangan. Cemburu serta tidak mampu melihat lelaki yang dipujanya bakal berkahwin dengan kawan baik dia sendiri, Tia buat kerja gila. Di hari berkahwinan kawan baiknya, Tia memerangkap Rain supaya berkahwin dengannya. Persahabatan baik mereka putus gara-gara perkahwinan tersebut. Menyesal aku kenal kau dulu Tia, sanggup kau rampas Rain dari aku, kata Dina. Aku dah lama sukakan Rain tapi kau Tia menyibuk, kata Tia. Mengawini lelaki yang dicintai dan dipuja bukan tiket untuk Tia mengecapi bahagia, tapi hanyalah untuk disakiti dan dibenci suami sendiri hanya kerana kesalahan yang dia lakukan. Jangan pernah mimpi nak hidup bahagia dengan aku. Aku akan berikan kesakitan dan kesengsaraan sampai kau menyesal kahwin dengan aku, kata Rain. Satu hari nanti I pasti you akan jatuh cinta juga pada I, kata Tia. Hubungan Tia dan Rain tetap sama walaupun Tia sudah menjadi isterinya. Rain tetap setia dengan cintanya pada Dina tanpa luntur sedikit pun. Demi merebut hati Rain, Tia terpaksa melakukan pelbagai macam cara supaya Rain jatuh cinta padanya. Pelbagai strategi sudah diatur Tia tapi tetap tidak mampu memisahkan hubungan Rain dan Dina. Kesabaran Tia ada hadnya sehingga dia terpaksa mengalah mengejar cintanya dan berhenti memuja Rain lagi. Mungkin mencintai Rain adalah kesilapan dia. Tia akhirnya buat keputusan membuat satu permintaan kepada Rain dan sekiranya Rain bersetuju dengan permintaan tersebut, Tia berjanji akan pergi daripada sisi Rain untuk selamanya. Rain bersetuju dengan permintaan Tia demi kebahagiaan dia dan si kekasih. Lalu Tia mengotakkan janjinya pergi daripada sisi Rain tanpa pernah menjangkakan yang perkahwinan yang singkat itu menghadirkan satu nyawa di dalam rahimnya. Selepas beberapa tahun Tia bertemu semula dengan Rain sebagai Tia yang baru. Tia sudah ada kekasih yang merupakan abang kandung Rain tanpa Tia ketahui. Melihat kebahagiaan Tia dengan si abang serta si anak, Rain mula cemburu dan cuba memisahkan mereka. Tia, kau tak boleh kahwin dengan Is, kata Rain. Aku berhak tentukan kebahagiaan aku sendiri, kata Tia. Berjayakah Rain memisahkan Tia dan kekasihnya? Bagaimana pula perasaan Tia bila harus berdepan dengan si lelaki yang dahulunya pernah hidup dengannya dan yang kini merupakan bakal adik iparnya? Masih adakah cinta Tia pada Rain lagi? Semuanya bakal terjawab dalam Terlalu Memuja Dia daripada novelis Farah Farisha. Characters and Teasers. Kita berada dalam segmen CNT yang mengetengahkan tentang watak-watak yang terdapat dalam kisah ini dan juga ringkasan-ringkasan kisah yang dibenarkan oleh penulis. Okey, di dalam karya ini terdapat 5 watak yang sangat-sangat indah yang telah diolah dengan sangat baik oleh penulis kita Farah Farisha sehingga terhasillah sebuah karya yang sangat manis untuk dibaca. Watak yang pertama adalah Tia Imelda, yang kedua adalah Rain Azraf, yang ketiga adalah Dina Sofia, yang keempat adalah Riz yang merupakan abang kandung Rain dan yang kelima adalah Akif yang merupakan anak hasil perkahwinan di antara Rain dan juga Tia. Okey, kita pergi kepada karakter yang pertama, Tia. Apa yang sangat saya admire dengan dia adalah dia adalah seorang yang tidak pernah menafikan kesalahan dia. Walaupun kadang-kadang dia mengakui kesalahan dia itu dalam language yang sarkastik ya, dalam bentuk yang menyindir, tetapi dia tidak pernah menafikan kesalahan dia dan dia sentiasa berlapang dada menerima apa saja respon daripada pihak yang mendengar pengakuan dia. Itu satu yang sangat saya admire. Yang kedua, dia adalah seorang yang sangat bersabar. Dia bersabar dengan segala respon daripada Rain, dengan segala tindakan Rain, dengan segala tutur bicara Rain, dan dia adalah seorang yang sangat-sangat sabar. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang sentiasa berlemah lembut di dalam tutur kata dia. Dia tidak pernah meninggikan suara dia dengan Rain walaupun sikap Rain sangat-sangat mencabar ya. Dan yang seterusnya, dia tidak pernah menafikan kewujudan Rain di dalam hidup anak dia. Okey, dan dia sentiasa
memberitahu kepada Akif anak dia bahawa Rain adalah ayahnya, dan ketika Akif bertemu dengan ayahnya pada satu ketika tanpa sengaja, dan Akif terus mengenal ayah dia kerana Tia tidak pernah menafikan kewujudan Rain di dalam hidup Akif. Ini sangat saya salut sangat-sangat ya dengan Tia Imelda. Yang kedua adalah Rain Azraf. Hakikatnya Rain Azraf ini dia adalah seorang lelaki yang baik. Dia adalah seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia adalah seorang lelaki yang peka. Tetapi apabila Rain ini dipaksa untuk buat sesuatu perkara yang dia tak suka, dia mula menjadi seorang yang baran. Okay? Ini adalah sisi dia yang bukanlah tak baik, tapi sisi dia yang memang kalau dia dipaksa buat sesuatu perkara, dia akan bertukar menjadi seorang yang baran, dan kata-kata dia sangat menusuk jiwa, dan dia berusaha menyakitkan hati orang-orang yang menyebabkan dia terpaksa melakukan sesuatu perkara itu tanpa dia suka. Itu adalah sikap Rain yang sangat-sangat mencabar ya. Dan Rain memang sikapnya sangat-sangat mencabar. Okay, kalau anda nak tahu apa yang Rain lakukan sepanjang perkahwinan dia dengan Tia, anda boleh mendapatkan karya ini. Dan yang ketiga adalah Dina Sofia. Dina Sofia ini karakter dia saya nak rahsiakan daripada anda semua kerana Dina Sofia ini dia surprise, seolah-olah penulis surprisekan karakter Dina Sofia ni. Kalau anda nak tahu macam mana Dina Sofia ini yang sebenarnya, apakah karakter dia yang sebenar, anda boleh dapatkan novel ini. Dan yang keempat adalah Riz yang merupakan abang kandung Riz. Riz sangat-sangat matang dan saya sangat boleh kata fall in love dengan karakter Riz ini sebab dia sangat-sangat menjaga, dia sangat-sangat caring, dia sangat-sangat ikhlas dengan Tia. Sepanjang dia berkawan dengan Tia, dia banyak menjaga Tia dengan ikhlas. Dan apabila dia mengetahui sesuatu perkara berkenaan dengan status Tia, dia tetap juga tenang, ikhlas dalam apa saja yang dia lakukan. Dan it's really touch me so much. Dan yang kelima adalah Akif. Akif seorang anak yang cute, seorang anak yang polos, tapi bijak, dan kehadiran Akif menyerikan keseluruhan kisah ini. Dan kepada anda di luar sana, kalau anda belum mendapatkan karya ini, pastikan anda mendapatkannya dengan segera. Dan dia adalah sebuah kisah yang saya katakan tadi sangat manis untuk dibaca. Lessons. Banyak pengajaran yang boleh jadikan iktibar dalam kisah ini, dan saya mengambil 3 yang terpenting untuk kita kongsikan bersama. Yang pertama, khususnya kepada para wanita di luar sana, sekiranya anda berada di dalam konflik perkahwinan dan anda nekat untuk mengakhiri perkahwinan tersebut, anda hendaklah mengikut prosedur yang betul. Anda harus tahu dengan pasti status anda yang sebenarnya sebelum anda memulakan langkah yang baru. Ini untuk mengelakkan terjadinya kemudaratan yang lebih besar pada masa akan datang. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita menghina orang lain kerana kita tidak ada hak untuk menghina sesiapa pun. Walau seteruk apapun orang-orang di sekeliling kita, kita tidak dibenarkan dan kita tidak boleh sama sekali untuk menghina mereka kerana kita tidak ada hak itu. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri itu adalah lebih baik. Menjadi diri sendiri itu adalah lebih mudah. Itu yang cuba disampaikan oleh penulis kita Farah Farisha. Dan yang baik jadikan tauladan, dan yang tidak baik itu jadikan sempadan. To readers. Kepada pencinta novel di luar sana, jangan lupa untuk mendapatkan karya ini, Terlalu Memuja Dia, daripada novelis tanah air Farah Farisha. Dan suka saya nak ingatkan kepada semua para pencinta novel di mana kisah Terlalu Memuja Dia ini adalah berkisarkan tentang konflik rumah tangga dan pastinya ia berkait rapat dengan masalah suami isteri, dia berkaitan dengan masalah kekeluargaan Jadi sekiranya anda di luar sana ada anak-anak remaja yang anda rasakan masih terlalu kecil untuk membaca novel-novel orang dewasa ini, adalah lebih baik untuk anda memantau bahan bacaan mereka. Dan novel ini sangat sesuai dibaca untuk golongan-golongan usia seperti saya. Dan secara
Peribadi, saya sangat sukakan perjalanan kisah ini, dan ia merupakan kisah yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat manis untuk dibaca seperti yang telah saya katakan. Dan jangan lupa kepada anda semua untuk mendapatkan novel ini, anda boleh bertanya secara langsung kepada penulisnya, iaitu Farah Farisha, dan saya akan berikan nombor telefon beliau dan juga akaun Facebook beliau, dan anda boleh berhubung dengan beliau secara langsung. Okey, dan jangan lupa kepada anda di luar sana, dapatkan karya ini di pasaran. To writer. Kepada penulis yang sangat dekat di hati saya, Farah Farisha, saya sentiasa mendoakan semoga anda dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta diberikan ilham yang mencurah-curah untuk terus berkarya dan mendidik kami para pembaca ke arah yang lebih baik melalui penulisan-penulisan anda. Kami sentiasa ternanti-nantikan karya terbaru daripada anda, dan kami yakin dan percaya anda sentiasa akan melakukan yang terbaik untuk kami para pembaca. I love you so much, my dear, and you always in my heart. Thanks for watching.